Assalamualaikum, Waalaikum, Ciao, hai semua. So, hari ini adalah hari Jumaat, hari kelima praktikum. Untuk awal-awal ni tak ada kelas sebab PDPR. Tak dapat jadual lagi. And kalau tak boleh ajar PJ, kita ajar benda lain. So, hari ni aku nak ajar tentang pengurusan kewangan. Okay. Okay, first thing first, ni adalah yang aku amalkan, which is 60%, 30% dan 10%. Okay, 60% untuk keperluan, 30% untuk kemahuan dan 10% untuk simpan ataupun melabur. Okay, so boleh pusing-pusing korang punya skrin ataupun pusing-pusing kepala korang. So, untuk keperluan, saya tengok dia. Nampak? Okay. So, untuk keperluan, antara keperluan adalah benda basic, makan, minum. Okay. Lepas tu, kalau ada transportation, petrol. Lepas tu jam manau punya keperluan adalah internet dan top up. Lepas tu kalau ada yang ada komitmen, contoh macam sewa utility, sewa dan utility tu sewa rumah ataupun utility dan utility tu lah bil api, bil air, dan segala bil-bil yang ni. Dan kalau ada komitmen lain, contoh macam loan dan hutang. Okay, loan ni macam loan belajar, macam PTPN kena bayar tiap bulan. Hutang ni hutang personal, sama ada hutang member 300 ke, ataupun hutang personal, tak kisah hutang jenis apa pun. So yang ni keperluan. Kenapa keperluan? Sebab benda tu dituntut. Kalau tak bayar hutang sampai mati tak selesai. So selesai kalau hutang selagi boleh selesaikan sebelum mati. Kalau dah mati, siapa nak selesaikan tak? Okay. Lagi apa lagi untuk keperluan? Ini adalah contoh dia. Tapi kalau korang ada benda-benda lain, first thing korang kena identify benda tu sebagai keperluan ataupun kemahuan ataupun satu jenis pelaburan. So kemahuan ni kita bawa ke sini. So apa kemahuan tu? Kemahuan contoh macam nak makan sedap lah katakan. Okay, ataupun tengok ayam. Dan lain-lain. Contoh macam kalau benda tu tak perlu pun sebenarnya, kalau benda tak payah pun tak apa. And kalau benda tu ada, just like bonus lah, self reward ke apa ke. Contoh macam baju baru ke, whatsoever lah. Korang sendiri boleh decide korang punya kemahuan tu. Alright, so yang ini adalah kemahuan 30% saja. And simpan dan labur ni pula, dia ada banyak jenis simpanan dan banyak jenis pelaburan. So contohlah, ada goals untuk simpan duit kahwin lah contoh, ataupun simpan duit untuk beli phone baru, ataupun simpan untuk pergi haji. Whatever, apa pun korang punya target, korang boleh masuk dalam 10% ni. Dan pelaburan pula, okay, pelaburan ada banyak, tapi yang paling selamat untuk kita yang ada komitmen lain, bukan tak apalah, itu nanti lah. So paling selamat adalah ASB, tabung haji dan emas.
Okey, ESB bermaksud amanah saham berhad, di mana untuk siapa yang tak tahu, amanah saham berhad di mana kalau kita melabur dekat amanah saham berhad ESB ataupun ASNB, amanah saham nasional berhad, dia akan bagi pulangan dari segi dividen bergantung pada keuntungan pada tahun tersebut. Maksudnya kalau kita simpan 100 contoh, kalau kita simpan 100 dalam ASB, dan dalam masa setahun tu dia akan umumkan kadar dividen contoh 6%. 100, 6% daripada 100, RM6 lah. Lagi banyak kita simpan, lagi banyak dividen kita dapat. Itu paling selamat. Tabung haji pula sama juga, konsep dia sama. Tapi kelebihan tabung haji, dia bila kita simpan banyak dalam tabung haji, kita boleh daftar untuk pergi haji terus. So tak perlu risau tentang So tak perlu risau tentang nak kumpul duit pergi haji ke apa ke. So simpan dalam RM1,500 dalam tabung haji, keep in that, dan insyaAllah dia boleh replenish, dia boleh bertambah, dan juga kita ada simpanan untuk pergi haji. So untuk emas pula, emas dia ada harga naik, ada harga turun. So cara untuk melabur dalam emas ialah beli secara fizikal. Bergantung pada kemampuan lah. Contoh macam boleh beli 1 gram ataupun so beli je lah yang mana yang mampu. Okay? So ini panjang juga benda ni. Secara roughly 60%, 30%, 10%. Okay, kita buka page baru. So macam mana nak handle 60%, 30% dan 10% ni? Okay, 60% tu contohlah, andai kata kita ada duit RM100. Okay, ini contoh paling mudah RM100. Sebab kita dapat daripada duit bantuan ataupun apa-apalah. So 60% ni, 60% daripada RM100, 60 per 100 kali RM100, so RM60. Ini pula 70 per 100 kali dengan 100, dapat RM30. Ni matematik asas ya. So 10 per 100 kali dengan 100, dapatlah RM10. Okey. So untuk keperluan, untuk kemahuan dengan untuk pelaburan. So RM60 ni boleh spend dekat mana? Boleh spend dekat makan, minum, macam ini tadi. Boleh spend dekat makan, minum, dekat petrol, isi minyak, dekat internet, untuk top up segalanya. Semua dalam keperluan kita spend. Bajet dia RM60. Okay, jangan spend lebih. Kalau spend lebih, dia akan kacau yang lain. Lepas tu yang RM30 ni, contohlah kita nak makan sushi king ke, ataupun nak minum Starbucks ke apa ke, boleh minum sekali je lah. Sebab Starbucks satu cup tu dah berapa, 20. So spend wisely based on berapa banyak duit yang kita ada. Jangan kita dapat 100, minum Starbucks 5 kali sehari, 5 kali seminggu, dah habis 100 ni. So spend wisely. Dan pelaburan ni pula, ataupun simpan ni RM10. Masuk dekat mana? Contoh macam nak masuk dekat emas. Emas tak boleh. Sebab apa? Sebab emas dia perlu certain amount of money untuk beli segram. Macam tu lah. So cara lain masuk dekat SB atau masuk tabung haji. So untuk masuk SB kena create account SB, nak masuk tabung haji kena create account tabung haji. So itu nanti kemudian. Jadi daripada RM100 ni, bahagi yang kepada 3. Okay, kalau katakan ada account bank, lagi senang. Contohlah first, yang keperluan ni, account asal dia adalah account, contohlah kata ada 4 account. Satu account bank Islam,
Kedua, akaun Maybank. Ketiga, akaun BSN, Bank Simpanan Nasional. Dan keempat adalah akaun CIMB. Okay, so akaun utama dia, contohlah akaun utama, kita ambil akaun yang ada online banking, ada apps. Okay, Bank Islam ada apps, Maybank ada apps, CIMB ada apps, BSN ada online banking tapi dia tak ada apps. So nak memudahkan, kita ambil antara tiga ni. Cara aku adalah aku ambil Bank Islam. Okay, lepas tu akaun keperluan ni masuk dekat BSN. Okay, ni contohlah cara aku kan. Ni adalah Bank Rakyat. Okay, nampak Alright, so Bank Rakyat pun ada online banking tapi dia tak ada apps. Okay, so keperluan, okay, kendak masuk dekat Maybank. Dan investment masuk dekat tak. Ini Maybank, MB for Maybank. Okay, so Bank Rakyat, BR untuk for Bank Rakyat. So masuk 60 kat sini, masuk 30 kat sini, masuk 10 kat sini. So BSN ada, Bank Rakyat ada, Maybank ada. So mudah. Bank Islam untuk apa? Bank Islam untuk masuk duit dalam Bank Islam, lepas tu distribute. Maksudnya transfer ke akaun ni, transfer ke akaun ni, transfer ke akaun ni. Kenapa kena buat macam tu? Sebab kalau ada segera bak, lepas tu pegang, lepas tu memang confirm lah terpakai lah, itulah, inilah. So first thing is agih kan. Kedua adalah ikut bajet, don't overspend. Dan ketiga adalah disiplin. Okay, macam ni. And for contohlah, katakan korang tak ada bank account, maybe tak cukup umur lagi, ataupun tak ada kemampuan untuk buka bank account. Sebab kalau nak buka bank account, dia ada syarat-syarat dia. Contoh macam kena ada at least 250 untuk buka account. So korang, yang aku boleh sadangkan is korang gunakan cara offline ataupun traditional. Contohlah, korang dapat 100 cash. Okay, lepas tu korang, contoh ini ada balang untuk balang untuk keperluan. Yang satu lagi ada balang untuk kemahuan. Yang satu lagi contohlah, satu lagi ini bukan balang, ni polystyrene, tapi just assume guna ni balang sebab balang tak cukup. Balang ni untuk investment. So bila korang dah ada 3 balang ni, korang agihlah. Satu dekat sini, 60% kat sini, 30% kat sini, 10% kat sini. So korang jangan usik duit dalam balang tu. Sebab apa? Sebab kalau korang start usik, korang tak berdisiplin, dia akan jadi kacau lah kat situ. Sebab benda ni memerlukan disiplin yang tinggi. Dan bila korang dah terbiasa benda ni, InsyaAllah benda ni akan run smoothly. Awal-awal memang susah. So itu sedikit sebanyak lah perkongsian aku macam mana untuk menggunakan konsep, menggunakan rules 60, 30, 10%. Actually benda ni korang boleh allocate based on korang punya expenditure. Contohlah katakan 60 ni tak cukup lah untuk ni, tak boleh nak survive lah. So maybe korang boleh jadikan dia 70%, 20%, 10%. Yang penting apa tau? Yang penting korang kenal pasti perbelanjaan korang macam mana, and korang adjust benda tu. Let's say lah, katakan investment ni tak nak, ataupun belum sampai masa lagi, belum sampai seru lagi, then it's okay. Boleh buat 70%, 30%, ataupun 80%, 20%.
Yang penting korang kena asingkan keperluan dengan kemahuan. Sebab kita ni bila benda tu nak, tak kira lah. Kadang-kadang yang keperluan tu pun tak tercukup, kita habis dekat kemahuan. Contoh macam nak upgrade iPhone 12 Pro Max, apa benda nak ni, tapi makan pun terkotak-kanting. So uruskan kewangan, uruskan duit korang elok, dan insyaAllah life korang akan gets better lah. Itu sedikit sebanyak lah korang punya perkongsian. Okay, so terima kasih. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak perkongsian aku tentang macam mana untuk menguruskan konten daripada yang aku amalkan sendiri, and harap memberi input dan membantulah korang untuk dari segi pengurusan. So buat masa sekarang ni tak buat aku. So itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi sedikit sebanyak tunjuk ajar macam mana korang untuk arrangekan kewangan korang. Okay, so terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.